Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan mengurusi majlis. Yang saya hormati seluruh kepimpinan masjid, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebut oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat pertama, surah Al-Isra ayat yang ke-60, surah An-Najm ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-18. Ada dua surah yang membicarakan secara khusus, iaitu surah Al-Isra dan surah An-Najm. Maknanya peristiwa ini berlaku. Peristiwa ini berlaku. Sebab apa berlaku? Sebab ianya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maknanya benda itu sahih berlaku. Maka bukan kata Nabi bermimpi, bukan kata Nabi Muhammad di bayang-bayangan, di awang-awangan. Nabi Muhammad memang dibawa berjalan. Jelas, sahih dan sharih. Yang kedua, orang kita ni suka mencari yang berselisih. Yang berselisih itulah yang nak diperbesarkan. Yang tak diperselisih, yang tu tak nak pula diperbesarkan. Penyakit orang sekarang ni bukan setakat penyakit macam tuan pengerusi sebut tadi. Bila ada orang mengaku jadi Nabi, pengikutmu ada tu yang jadi pelik. Asal ada orang mengaku Imam Mahdi, ramai nak ikut. Asal yang mengaku Nabi, ramai pula pengikut. Satu lagi yang peliknya ialah banyaknya penceramah yang datang ceramah bukan nak bagi faham, dia nak bagi keliru orang. Bila kita kata 27 Rejab, tarikh yang disepakati di Malaysia untuk kita rayakan Isra dan Mi'raj, dia bawa pula pendapat yang lain. Dia kata ada pendapat lain kata bulan Rabiul Awal, ada bulan lain kata bulan Syawal, ada yang kata tahun yang kelima sebelum diangkat menjadi Rasul, ada yang kata belum Nabi diangkat menjadi Nabi, Isra Mi'raj dah berlaku. Akhirnya kita keluar daripada masjid tak tahu mana satu nak pakai. Padahal dulu-dulu kita dah muktamad dah. Di Malaysia ni kita ingat 27 Rejab adalah tarikh untuk kita ingat Isra Mi'raj. Mari ustaz-ustaz muda sekarang ni dia bawa pula tak, sebenarnya mengikut pendapat ini mengatakan pada berlaku pada Rabiul Awal, tetapi pendapat Rabiul Awal tu pula dibantah pula oleh seorang lagi ulama mengatakan pada bulan Syawal. Tetapi pendapat yang seterusnya ialah sedut pendapat-pendapat bila nak selesai masalah. Bawalah satu persamaan, iaitu bahawa berlakunya Isra dan Mi'raj. Sudah. Yang dia bawa perselisihan tu buat apa? Habis itu kenapa kalau berlakunya ustaz, kenapa tak tentu tarikh? Senang. Tuan-tuan cuba tanya opah tuan-tuan, dia lahir bila? Opah kita lahir bila? Cuba ingat. Opah lahir tahun bila opah? Opah lahir tahun dalam IC-nya 28. Tapi tanya pada mak opah katanya tahun 20. Orang kita pun keliru. Zaman dulu bukannya ada arkib macam kita, ada tukang catat, ada tukang sejarah semua ni. Maka berlaku perselisihan itu biasa tentang tarikhnya. Bukannya ada kiraan kalender yang tepat yang nak catat pada masa itu, tetapi ada peristiwa yang tepat yang berlaku. Apa dia? Hadisnya. Apa yang berlakunya? Al-Qurannya yang menerangkan secara tepat bahawa berlakunya Isra dan Mi'raj. Maka bagaimana nak pegang? Ambil yang majoriti, ambil yang jumhur, yang mana dipakai, yang mana disepakati. Maka 27 Rejab selesai masalah. Bila kita mari ceramah duk bincang tarikh sampai sudah tak selesai masalah. Baik, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan yang saya hormati.
kita melihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tu banyak mukjizatnya. Tongkat dia bila dicampak jadi ular, belah laut terbelah dua, pukulnya batu terkeluar mata air 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata ainah, keluar daripadanya 12 mata air. Faqul nadrib bi'asakal bahr, pukulnya laut terbelah dua, tongkat ni lempar jadi ular. Tetapi ada satu mukjizat Nabi Musa yang lagi hebat daripada itu, iaitu apa dia? Nabi Musa bercakap dengan Tuhan. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Nabi Musa naik atas Bukit Tursina bercakap dengan Allah. Soalannya, adakah Allah duduk di Bukit Tursina? Soalan dia, adakah Allah duduk di Bukit Tursina? Tak. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Habis itu yang Nabi Musa naik atas Bukit Tursina bercakap dengan Allah tu apa cerita? Bukit Tursina itu adalah tempat berdirinya Nabi Musa. Bukannya tempat Allah duduk di situ. Tempat Nabi Musa duduk berdiri bercakap dengan Allah. Di mana? Bukit Tursina. Bukan maknanya Allah duduk di Bukit Tursina. Begitulah Nabi Muhammad bila naik Mi'raj. Nabi Muhammad tu sampai ke Sidratul Muntaha apa semua tu. Adakah Allah Ta'ala duduk di situ? Tak. Allah Ta'ala tak duduk di langit. Tapi tempat Nabi Muhammad SAW bercakap, tempat Nabi Muhammad menerima perintah daripada Allah, namanya Sidratul Muntaha. Bukan maknanya Allah duduk di situ. Allah bukannya bertempat. Sebab ada yang kata Allah duduk di langit. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud tanpa tempat. Kalau Allah duduk di atas arash, maknanya arash itu menampung Allah Ta'ala. Saya duduk atas kerusi, maknanya kerusi saya ni menampung saya. Kalau tak ada kerusi, saya jatuh. Kalau kerusi ni reput, saya tumbang. Kerusi ni lagi kuat daripada saya, sebab tu dia boleh tampung saya. Kalau Allah duduk di atas arash, maknanya arash tu lagi hebat pada Tuhan, sebab boleh duduk menahan Allah yang Maha Besar. Jadi sebab hari ni ada orang yang bawa cerita Nabi Muhammad naik ke langit sebab jumpa Allah, sebab Allah duduk di langit. Jadi jangan salah faham di situ. Nabi Musa naik atas Bukit Tursina sebab nak cakap dengan Allah. Adakah Allah duduk di Bukit Tursina? Tak. Bukit Tursina tu tempat dia duduk nak cakap dengan Allah. Nabi Muhammad pergi Sidratul Muntaha tu tempat Nabi Muhammad duduk untuk terima perintah Allah. Bukan Allah duduk di situ. Itu jelas. Sebab hari ni dia bawa lagi kekeliruan macam tu dalam masyarakat. Akhirnya kita beranggapan bahawa Allah Ta'ala tu duduk atas langit, duduk dekat atas arash, duduk di atas Sidratul Muntaha. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala dia sebut Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah menggunakan perkataan maha suci. Subhana maha suci yang memperjalankan. Subhanalladzi asra yang memperjalankan. Maknanya bukan Nabi Muhammad tu berjalan. Hari Jumaat yang lepas saya pergi ke Presin 9 Putrajaya. Dari Ipoh pergi Putrajaya. Kemudian saya balik ke Ipoh malam tu. Hari Sabtu saya ada di Ipoh, di sekolah saya ada ijtimak. Habis ijtimak saya patah balik ke Kuala Lumpur di Batu Cape. Kemudian saya duduk di Ahad, saya duduk di KL.
ada program TV hijrah. Malam tu saya duduk di Kuala Selangor, hari banjir apa semua tu. Saya duduk di Kuala Selangor. Pagi besoknya saya duduk di Kuala Selangor. Kemudian saya balik ke Ipoh. Hari ni saya duduk di Ipoh. Besok pagi saya nak ke Gemencih Negeri Sembilan. Habis Gemencih saya pergi ke Kuala Ketil Kedah. 9.30 9.30 pagi di Kuala Ketil di Kedah. Malamnya di Kuala Nerang. Hari Ahad pagi saya di Kulim. Malam saya di Guar Cempedak Kedah. Hari Isnin pagi saya ada dekat TV Hijrah pukul 8.30. Malamnya saya ada di Pulau Pinang. Kalau saya berjalan kaki sampai? Kalau saya berjalan kaki lah sampai? Tak sampai. Tapi bukan saya berjalan, saya dibawa berjalan. Naik apa? Naik kereta. So, kalau naik kereta memang sampai lah Ustaz. Nabi Muhammad pergi ke langit, dia bukan berjalan, dia dibawa. Dia pergi ke Baitul Maqdis tu bukan dia berjalan, dia dibawa naik buruk. So, apa masalahnya yang orang tak percaya? Apa masalah? Dia dibawa naik. Katalah besok saya pergi ke Mencih Negeri Sembilan, 4 jam 50 minit naik kereta saya. Dalam kereta saya tu ada seekor semut tumpang duduk dekat cermin depan. Balik saya turun, dia pun turun. Dia masuk dalam sarang, isteri dia tanya, abang ke mana? Aku ke Negeri Sembilan. Bila? Pagi tadi. Atau baliknya bila? Baru sat-sat. Abang ni gila ke apa? Apa gila pula? Awak tu semut, pergi ke jauh, balik sekarang mana maunya. Aku tak pergi jalan, aku naik kereta Ustaz Kazim. Laju gila kereta dia. Jadi apa masalahnya orang tak percaya Isra Mi'raj? Otak boleh fikir, apatah lagi iman. Iman lebih daripada itu. Otak boleh terima, iman lebih daripada itu. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita ni tengok kebesaran-kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, pengurusi tadi sebut. Dia nak sebut kepada kita apa? Isra Mi'raj ni. Isra Mi'raj ni apa? Langit, bumi. Langit, bumi. Selalu orang sebut, oi, aku dengan dia jauh lah, macam langit dengan bumi. Nampak? Peribahasa Melayu. Aku dengan dia Allah, dia ya Allah. Kita ni Malaysia kalau nak berperang dengan Rusia, henti ke lah. Macam langit dan bumi. Walaupun hujung dia Asia, dema Rusia, kita Malaysia. Tapi kalau perang dengan dema, sia-sia gitu dia. Pak saya apa? Macam langit dengan bumi, jauh jaraknya. Kita ada kapal terbang pejuang 25 buah, dema beribu. Kereta kebal kita berapa ada tuan-tuan? Dema beribu. Dema peluru pandu nuklear semua ada. Kita apa ada, tak ada apa. Beza langit dan bumi. Sebab tu duduk dia mudah lah. Duduk dia. Piturak jalan tar banyak lubang lagi bagus duduk fikir masalah dia ni. Orang kita ni tak ada kena-mengena dengan dia sibuk. Actress in Thailand mati, Tang Mo ke Tang Mo sibuk siang malam. Siapa bunuh dia kesian, siang malam dia cerita Tang Mo apa lantak dia dah mati. Tak ada kena-mengena dengan kita pun. Nak kata sepupu pun tidak, anak saudara pun tidak. Membicarakan tentang dia lebih daripada membicarakan nak sambut Ramadan. Apa orang Melayu kita ni pelik. Pelik tuan. Benda tak ada kena-mengena dengan dia sibuk bincang. Orang Kedah kata tak ada bertadung dengan dia. Bertadung ni maknanya tak ada kaitan. Siang malam bagi petang duk bincang tang mau apa. Pening kepala kita hantar sawadi kap sawadi biar pergi kat depa. Banyak hal kita boleh bincang lagi ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nabi Ibrahim, mukjizat dia dibakar tak terbakar. Allahu Akbar.
sifat api ni membakar. Tapi kena ke mukjizat Nabi Ibrahim, tak ada terbakar. Ya nakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan pada api, hei api, kamu jadikan sejuk, kamu jadikan sejahtera pada Ibrahim. Api dengar cakap Allah, keluar Nabi Ibrahim, tak ada terbakar. Mukjizat, benda yang menyalahi adat. Nabi Musa, mukjizat, dibelahnya laut dua, terbelahnya, belah sini laut, belah sini laut, tengah-tengah jalan boleh lalu bawah laut. Itu mukjizat hebat Nabi Musa. Tuan-tuan jangan berangan pula kalau aku dapat tongkat tu, itu dia, senang ke Langkawi, aku pukul je laut, boleh bawa maibi merentas laut, dia senang makan ikan siakap. Tak jadi apa-apa hoi. Opah kalau dapat itu tak jadi apa, sebab opah bukannya Nabi. Tuan-tuan tengok mukjizat ni yang berlaku ni. Nabi Muhammad pergi ke Palestin, jarak dia 1250 km. Kalau naik unta, perjalanan dia 20 sampai 30 hari kalau berjalan kaki naik unta. Tapi Nabi Muhammad naik burak 1250 km dalam tempoh berapa saat, sekali sekelip mata sudah sampai. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan? Tuan-tuan pergi ke bomba, tanya pada orang bomba, ada tak suit pakaian yang dipakai oleh pihak bomba yang boleh menjadikan mereka tidak terbakar? Manusia mengkaji. Hari ini bomba-bomba di negara maju, mereka ada baju bom kalis peluru, baju bom kalis peluru. Mereka ada baju yang dipakai bila bom meletup, baju tu menghalang mereka daripada diletupkan. Mereka ada baju yang boleh masuk dalam rumah, baju tu kalis daripada api. Tuan-tuan, manusia bila dia tengok Nabi Musa belah laut, perjalanan di dalam laut cukup hebat, maka tidak heran hari ini orang bina terowong bawah laut. British bina terowong bawah laut nak pergi ke Perancis, sekejap sudah sampai bawah laut. Singapura ada terowong bawah laut di antara pulau dia dengan pulau yang ni. Bila buka dulu di Singapura, waktu mula-mula buka, saya lalu baru buka, saya rasa betuahnya aku dapat merasa okey ustaz, kita dah nak masuk bawah. Saya tanya pada kawan saya tu, atas kita apa? Atas laut lah ustaz, apa lagi? Bawah laut. Segala kesesakan di atas tak ada kisah dah semua. Apa benda di atas kapal laut ke benda sesak, tuan-tuan tahu lah, kapal punya banyak di Singapura. Sampai pulau sana. Saya kata kat dia, kalau buatnya bocor macam mana? Ngucap lah, apa lagi? Allahu Akbar. Sekarang saya bila datang ke surau, tuan-tuan, dulu surau lah, Tuan Haji ya, surau lah dulu. Saya bila sampai Dewan, tuan-tuan tu nengok Dewan Hambali, teringat Ustaz Hambali ni. Punya lama saya mengajar. Ustaz Hambali pun dah lama tak ada ya. Tapi saya duduk mengajar. Lama sungguh saya mengajar. Baru saya perasan tua lah saya ni. Subhanallah. Saya mengajar tuan-tuan ni daripada surau 2 tingkat, atas surau papan di atas. Sekali mengajar kuliah maghrib, sekali angin bertiup, rau-rau bau dia. Tak mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan ingat ke rau-rau bau dia? Ingatlah, rau-rau bau dia. Belakang ada ladang ke apa ke nama kan? Sekali dia berhembus, rau-rau bau dia. Pening tuan-tuan. Sampailah masjid tuan-tuan tersergam indah.
Masjid tuan-tuan ni cantik. Saya masuk tandas tadi, ya Allah, udah grade A tandas tuan-tuan. Bersihnya subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, masjidnya bersih, alhamdulillah. Jadi saya dah ceramah lama sangat. Apa kenderaan yang saya tak naik untuk ceramah? Naik kereta ceramah ni udah jemu tuan. Saya pernah ceramah naik helikopter. Dibawa naik helikopter. Helikopter besar, helikopter kecil, helikopter polis, semua saya naik. Yang paling kecil saya naik helikopter polis kecil. Rendah terbang tengok orang di bawah. Nak cepat sampai, polis ambil saya pergi tempat ceramah. Ada helikopter yang laju besar. Oi, besarnya, ya Allah. Itu jenis besar pula. Ada helikopter yang besar lagi, yang orang besar naik, kerabat-kerabat naik. Saya pun naik kerabat juga lah. Waktu itu saya kena serangan jantung di Kelantan. Bila kena serangan jantung, buat rawatan di hospital Kubang Kerian. 3-4 hari duduk di situ. Saya nak balik ke Ipoh. Saya kata pada PA saya, si Rafi tu, kamu pergi beli tiket Kota Baru, Subang. Nanti minta demo tunggu kita di Subang, kita balik ke Ipoh. Rafi cakap pada saya, Ustaz, tak payah beli Ustaz. Ada hamba Allah hantarkan helikopter untuk bawa Ustaz balik ke Ipoh. Alhamdulillah. Saya pun ambulans hantar sampai ke kaki helikopter. Saya tanya pada driver, orang ni bagi terus ke macam mana? Tidak, bawa Ustaz balik ke Ipoh je. Oh, ingat bagi terus, dia cakap. Tak padanya sakit, gatal pula tu. Masya Allah. Yang tu saya naik helikopter semua warna kuning semua. Kapet kuning, cushion kuning. Tak di telinga ni pun kuning. Tuan-tuan faham lah apa makna kuning-kuning lah. Subhanallah. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa nak naik helikopter, minta sakit jantung, insya-Allah dia ngantar cepat je tuan-tuan. Saya pergi ceramah, saya ingat satu saat di Radio Perak dah. Sampai sekarang saya duduk mengajar Radio Perak lagi. Dulu sampai sekarang ada lagi Radio Perak. Tadi petang Radio Perak. Ustaz, saya nak jemput Ustaz ceramah di tempat saya pukul 9 malam hari Khamis. Tak boleh tuan, saya ada program di Radio Perak sampai pukul 5. Tak sempat nak pergi jauh, Kelantan tu jauh, tak sempat sampai, penat saya. Tak boleh tuan, minta maaf tuan. Tak apa, saya ambil Ustaz. Saya kata, naik apa? Naik jet? Boleh. Waktu tu kosong sangat. Nampak tuan, dengar kata jet kosong tu kan. Dia ambil saya dekat airport Ipoh. Habis semua custom, semua polis semua, dia lepas masuk balai pelepasan. Walaupun jet sendiri cop semua jalan jugalah, surat sign juga. Orang putih 2 orang nunggu saya. Driver apa terbang lah. Dia ambil beg saya kata tak apa saya bawa. Dia kata tak, saya diamanahkan untuk bawa beg. Bawa lah kamu. Bila rasa orang putih nak bawa beg, dia jadi hamba kita pula, lantak kamu pula. Saya naik tuan-tuan boleh muat 8 orang. 8 orang boleh naik jet tu. Nak ke Kota Baru. Ada pramugari pula. Oh, ada juga makcik ni. Saya kata ingat tak ada. Dia tanya saya, Datuk mau makan apa? Kita ada nasi lemak, kita ada bihun goreng. Saya kata nasi lah. Senang, malam kan tak makan dah. Dia pun jamu nasi. Saya nak makan satu suap. Dia kata, Datuk, kita dah nak sampai. Astaghfirullahaladzim. Baik kamu jangan jamu. Tak sampai setengah jam sudah sampai Kota Baru tau. Apa yang saya nak khabar pada tuan-tuan? Inilah dia perjalanan langit. Perjalanan udara. Perjalanan ini Nabi tunjuk kepada kita bagaimana cepatnya kalau kamu menguasai perjalanan langit, perjalanan udara.
Kalau naik kapal terbang lagi cepat berkali ganda daripada naik kereta. Kalau Nabi Ibrahim manusia boleh cipta pakaian yang boleh menghalang mereka daripada terbakar. Kalau Nabi Musa punya mukjizat, mereka cipta terowong di bawah laut, kapal selam di bawah laut. Maka teknologi yang Nabi, yang Allah nak cerita, linuriyahu min ayatina, teknologi langit, teknologi kapal terbang. Hari ni kalau daripada Mekah nak ke Masjidil Haram agak-agak berapa jam? 1250 km, tuan-tuan. Kalau naik Boeing 747, 777, Airbus 380, tak sampai sejam. Tuan-tuan pergi ke Mekah 8 jam, naik Airbus 380, 7 jam sampai 8,000 km. Nisbahnya 1,000 km 1 jam. Kalau naik kapal terbang daripada Mekah pergi ke Aqsa sekarang 1,000 km, tak sampai sejam dah sampai. Ini teknologi yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Tetapi siapa yang menguasai teknologi ini? Ini yang masalah dia. Tuan-tuan jangan kata Rusia dengan Malaysia ni jauh. Tak jauh. Sekarang tak jauh. Jarak Rusia dengan Malaysia 6,000 km lebih je. Kalau dia orang naik roket dia orang Sukhoi 3 jam tak sampai. Dah sampai dah ke Ampang. Jangan cakap besar. Aku kalau setakat Putin tu aku tampar je kata dia. Tengok-tengok Putin datang naik peterbang dia. Siapa cakap nampak tadi? Mai keluar tengok. Dia ada jet pejuang dia. Fighter jet dia. Jet fighter dia boleh terbang 2,500 km dalam tempoh sejam. Sampai zap sampai. Kalau 6,000 km tak sampai 3 jam. Masya Allah. Adakah umat Islam leka dengan benda ni? Tak, umat Islam tak leka. Umat Islam mengkaji benda ni. Boleh tak boleh manusia terbang? Maka orang yang mula-mula membina jentera terbang ialah orang Islam, ulama Islam. Namanya Abbas ibnu Firnas. Dia mula-mula meyakinkan orang bahawa kita semua berpotensi untuk terbang. Maka dia mencipta replika, mencipta prototipe kapal terbang yang pertama dalam dunia. Dia buat di Masjid Cordova di Spanyol, di atas menara Cordova yang tinggi, dan dia buat pertunjukan yang dia boleh terbang menggunakan jentera dia. Jentera dia diperbuat daripada sutra, kain sutra dan bulu burung, dan dia terbang landing dengan cantiknya. Ini manusia yang pertama sekali. Bila jatuh kerajaan Islam Spanyol, naiknya kerajaan-kerajaan yang selepas itu yang tuan-tuan sedia maklum, dia ambil ilmu hasil daripada kelemahan orang Islam, perpecahan orang Islam, pergaduhan orang Islam, sampai sekarang mereka menguasai industri penerbangan yang mereka boleh pergi bergerak ke sana kemari dalam tempoh 1 malam, dalam tempoh 1 jam, dalam tempoh 1 hari dengan teknologi udara yang mereka ada. Ilmu diambil daripada orang Islam, dicedok daripada orang Islam. Bagaimana Ustaz nak melakukan kapal terbang yang begitu mahal, teknologi yang begitu mahal? Apa susah dia jajah negara Islam. Dia bawa balik emas ke negara dia, dia jajah seluruh negara Islam, hasil masul kekayaan orang Islam bawa balik ke negara dia, baik British, baik Perancis, baik Amerika. Mereka mula mencipta kapal terbang. Bangsa-bangsa penjajah inilah yang mula mencipta kapal terbang. Hasil daripada mana kekuatan wang dia? Hasil daripada kekuatan negara yang mereka jajah. Maka yang dijajah tu sampai sekarang masih dijajah, walaupun duk laut merdeka 7 kali. Walaupun duk sebut merdeka tiap-tiap tahun, dah sampai sekarang kita dijajah. Kau nak buat apa pun kau kena tanya kami ni. Sampai kita sekarang ni yang dapat emas dalam negara kita, emas ni seketul. Emas ni seketul. Mereka jajah kita. Kalau nak emas ni kau bagi emas kat aku bagi kertas dekat engkau. Kertas je dia bagi kat kita.
sedangkan dia orang dapat emas. Tuan-tuan, kita dapat kertas. Mana dia kertas? Tu duit kertas. Cetak gonggang, mereka bagi kertas, kita bagi emas. Mana untung? Emas ke kertas? Cerdik tak bangsa penjajah? Mereka jadi kaya dengan emas yang mereka duduk simpan. Kemudian dia tukar pada kita, bagi duit. Kita berhubung siang malam, duit. Mereka emas. Sekarang emas dah ada berapa ratus. Duit kita dengan Singapura macam dulu pergi ke Mekah bangga duit kita tinggi. Sekarang macam dulu kalau kita belanja dengan Singapura sabar ya. Sekarang sorry. Dulu pergi ke Thailand aku kaya. Sekarang mudah. Sebab kertas ya. Mereka ambil emas, mereka bagi kita kertas. Maka berbangga-banggalah kita dengan kertas. Buatnya terbakar, lebuh kertas kita. Buatnya ada pula yang rajin setrika duit kertas, berkedut, udah tak laku kertas kita. Yang rajin pula pergi conteng, pergi ambil dakwat pen, pergi conteng agung pakai spek mata, ada janggut pula, udah tak laku duit kamu. Sampai bila umat Islam nak pakai kertas, tuan-tuan, tak nak balik kepada sistem yang dibawa oleh Nabi SAW berdasarkan dinar, berdasarkan kepada wang emas. Islam dah bawa dah. Tapi akibat daripada penjajahan tadi, dia menjadikan negara yang dijajah tu lembab, bodoh, tak erti apa. Maka mereka mendakwa kamilah yang cerdik. Padahal cerdik demai tu diambil daripada teknologi dan kebijaksanaan orang Islam dahulu kala. Tetapi kerana porak peranda yang dibawa oleh mereka, perpecahan, divide and rule yang mereka bawa, kita jadi lemah. Sedangkan ilmu penerbangan, apa yang Allah Ta'ala nak sebut, bila kamu kuasai udara, kamu kuasai dunia, mereka pegang. Dan sungguh tuan-tuan, bila sekarang industri penerbangan dia orang pegang, kekayaan letak di tangan mereka. Nak beli kapal terbang dengan dia, nak beli pesawat dengan dia orang, nak beli radar kena pergi negara dia orang, nak beli apa pun yang terbang semua beli dengan dia orang. Kita hanya menjadi pengguna. Dan kalau ada orang Islam yang cuba nak membangunkan industri penerbangan dia sendiri, negara itu akan dihancurkan. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itulah disebutkan berkali-kali kepada kita di dalam Al-Quran, siapa itu Yahudi, siapa itu Nasara, siapa itu golongan musyrik yang sentiasa memusuhi umat Islam. Dan mereka menggunakan ejen-ejen untuk orang Islam sendiri yang memporak-perandakan umat Islam daripada dalam, supaya umat Islam tidak maju sampai bila-bila. Maka apabila mereka memberikan kemerdekaan pada negara yang mereka jajah, mereka akan pastikan bahawa negara yang dijajah itu sampai bila-bila akan bergaduh sesama mereka, yang akhirnya negara yang dijajah tadi tetap memerlukan mereka sebagai negara penjajah, bekas penjajah. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, mana-mana negara yang dijajah dan dimerdekakan akan bergaduh sampai sekarang. Cuba tengok Malaysia, merdeka 57. Ada tuan-tuan rasa aman? Tak aman. Isu bendera tak habis-habis, isu lompat parti tak habis-habis, isu politik tak habis-habis. Dalam masjid kita ni satu kiblat, tapi hati masing-masing. Satu kiblat, hati masing-masing. Tuan-tuan ni semua nengok saya, tapi dalam hati tanya, Ustaz Kazim ni belah mana? Biru ke, hijau ke, merah hati ke, oren ke apa? Dulu ada dua aja, hijau ke biru. Sekarang sudah meningkat dekat 10. Saya tak puas hati buat parti, saya tak puas hati buat parti. Dalam satu saf lain hati dia, walaupun satu saf, satu imam masing-masing. Oh, imam malam ni aku ikut lah, satu parti. Tengok-tengok imam lah, Allah haram jadah tu, tak ada orang lain ke imam. Itulah yang dibawa sampai sekarang. Takkan aman. Demokrasi yang ditinggalkan. Kita tak boleh berbalik pada sistem Islam.
Demokrasi yang ditinggalkan, walaupun calon tu haprak punya calon, tetap dia akan diundi sebab berdasarkan kepada parti yang dia pegang. Bukan lagi melihat kepada al-qawiyul amin, orang yang kuat, orang yang amanah, bukan lagi dah. Kerana demokrasi itu ialah melihat siapa yang menang banyak, maka menanglah dia, maka bergaduhlah umat yang dijajah sampai sekarang. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia membawa kepada peristiwa penguasaan langit. Sama ada penguasaan bumi ke bumi dan penguasaan bumi ke langit. Okey, cuba tuan-tuan lihat. Tadi saya sebut macam langit dan bumi. Kita naik kapal terbang, kita naik paling rendah lah helikopter, paling rendah lah helikopter. Kita nampak kecil je orang Ampang ni, kecil je, 5,000 kilo, 5,000 kaki je, 2,000 kaki je. Naik sikit kapal terbang, kita katalah naik kapal terbang ATR 300 Firefly, itu nama dia ATR. ATR ni dulu kita naik daripada Ipoh pergi Singapura. Saya ceramah di Singapura, naik ATR 1 jam setengah sampai. Kecil, tapi aircon tak sejuk sebab kipasnya di luar. Yang mana faham? Tak faham sudah, kurang sejuk lah, kena duduk sebelah kipas, gegar saya tuan ni. Oh, tu ATR, tapi seronok. Dia dalam 70 orang sampai. Dia terbang 500 km sejam, sama laju dengan kereta api Jepun 500 km sejam, sama laju. 1 jam setengah sampai Singapura. Landing time, bila saya naik bas dekat airport Singapura tu, saya naik bas nak pergi ke terminal, saya tengok kapal terbang tu, nak banding dengan kapal terbang lain. Kapal terbang lain boleh makan dia punya kecil je tuan-tuan, ATR tu. Subhanallah, Masya Allah. Tapi bila naik dia, tak nampak orang di bawah, tak nampak. Naik tinggi lagi, Airbus 380 2 tingkat, Airbus 380 2 tingkat. Allah, berapa kali tuan-tuan naik Airbus? Paling besar sekali. Saya bila naik Airbus tu, bila masa dia nak terbang ni, rupanya dah terbang. Dia tak macam kita nak terbang lain, bila nak ambil lajak tu, dah slow, senyap sunyi, tiba-tiba udah terbang lah. Bila duduk 35,000 kaki, langsung tak nampak. Naik lagi tinggi, agak-agak apa yang nampak di bumi? Lagi tak nampak. Kalau agak-agak kita duduk di langit, nampak ada orang di bumi? Lagi tak nampak. Okey, bandingkan langit dengan bumi. Kita duduk di bumi, apa benda pun tak nampak, punya kecil, punyanya halus. Itulah kita, langsung tak nampak. Kamu kaya ke, kamu ada pangkat ke, kamu apa benda ke, langsung tak nampak. Punya hebatnya langit. Adakah langit itu hebat? Yang menciptakan langit lagi hebat. Adakah langit itu besar? Ya. Yang mencipta langit lagi besar. Betapa hebatnya Allah menciptakan sekalian alam. Tiba-tiba kita nak rasa diri kita besar, takabur. Tiba-tiba kita nak kata kita hebat. Renti gelah kamu. Aku duduk di awan, aku pun tak nampak kamu. Yang dia pula di bawah, aku duduk di bawah, aku pun tak nampak kamu di atas. Tahu tak apa? Yang di bawah tak nampak di atas, yang di atas tak nampak orang di bawah. Sama je. Maknanya kita ni sama-sama kecil. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang menciptakan langit yang begitu hebat, cakrawala yang begitu hebat. Soalan dia, walaupun Allah maha hebat, Allah tak pernah lupa pun kita. Kita kalau benda tu kecil, berapa banyak yang lupa? Kita kalau kecil titik bingit, berapa banyak yang lupa?
Allah, abang lupa lah pula. Abang tu memang benda tak penting, abang tak ingat lah. Nampak tak? Banyak benda yang kita lupa pasal tak ingat. Benda kecil. Tapi kita ni kecil sangat-sangat, tak ada nilai di sisi Allah. Tapi Allah tak pernah lupa kita. Hari ni ada je nasi, Allah bagi rezeki. Hari ni ada je udara, Allah bagi rezeki. Hari ni Allah bagi jantung untuk mengepam, ada lagi. Allah bagi pada kita bumi untuk hidup. Allah tak pernah lupa kepada kita. Yang lupa kepada Allah ialah kita. Sebab tu Allah tak tanya pada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat Allah yang kamu nak lupakan? Apa nikmat Allah yang kamu nak lupa? Punya banyak nikmat Allah yang kamu nak dustakan apa? Begitu banyak hebatnya segala bintang di langit, Allah tak pernah lupa kita. Dan kita bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia Nabi ni yang Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Maka kalau Allah boleh mencipta langit yang begitu hebat, takkan Allah tak boleh bawa Nabi Muhammad naik ke langit? Apa susah pada Tuhan? Sebab ada orang kata mustahil manusia boleh pergi ke langit ni, mustahil. Sebab kamu manusia, memang kamu tak boleh bawa manusia ke langit, tapi Allah yang bawa dia. Apa masalah dia? Baik tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam surah Luqman Allah sebut, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi? Bila Nabi Muhammad balik ke Mekah, Nabi Muhammad cerita, aku pergi ke langit dan aku balik, aku pergi ke Masjid Aqsa, aku balik. Orang kafir Quraisy kata, hey Muhammad, kalau betul kamu pergi ke Aqsa, kamu ceritakan macam mana Masjid Al-Aqsa. Cekabar kami nak dengar. Sebab mereka tahu Nabi Muhammad tak pernah pergi ke Aqsa. Mereka tanya, tiang ni di mana? Kedudukan ni di mana? Nabi boleh cerita kepada mereka dengan terperinci kedudukan Masjid Al-Aqsa. Tenganga orang kafir Quraisy. Seolah-olah benda tu nampak di hadapan Rasulullah. Tuan-tuan, itu teknologi sampai sekarang. Hari ini tuan-tuan ada apa D, 3D, 4D, 5D. Dengan teknologi langit hari ini, dia boleh turun ke kampung Seri Ampang ni, dia tengok 3D rumah tuan-tuan. Malah dia boleh masuk dalam rumah kita. Bukankah ini tuan-tuan, Allah Ta'ala lama dah cerita benda ni pada Nabi Muhammad. Kita hari ni gunakan Google Earth, Google Map, boleh turun buat 3D pula, ambil gambar tu daripada keseluruhan bangunan tu boleh ambil. Subhanallah. Dia boleh melepasi bumbung kita, dia masuk tengok. Teknologi itu sekarang siapa pakai? Orang Islam sibuk bergaduh di sana sini, mereka guna teknologi ini untuk tengok rumah kita, untuk tengok kekuatan kita, untuk tengok pertahanan kita. Mereka mencipta teknologi. Saya sepanjang saya berceramah 32 tahun. 32 tahun, lama sangat dah saya ni. Dah patut masuk skim pencen dah. Saya mula duduk mengajar dulu-dulu lah di pejabat kerajaan tahun 90-an tuan-tuan. Di Ipoh ni mengajar dekat klinik gigi ni, klinik pergigian Medan Kin tahun 90-an, mengajar semua persekutuan. 32 tahun saya ceramah di Ipoh, sampailah satu Malaysia ni. Apa tempat yang saya tak pergi? Cekabar. Saya naik helikopter, saya naik kapal laut, ceramah atas kapal perang. Bila saya naik atas kapal perang tu, saya tengok katil askar yang tidur tu. Tinggi katil tu tinggi saya, tapi 3 orang tidur atas katil.
setinggi saya. 3 orang kongsi satu katil, 3 tingkat, bawah, tengah, atas. Punyalah sempit katilnya, demi nak menjaga pertahanan negara kita. Kita pula atas king size, queen size, ekon lagi. Dia orang berkorban masa, nyawa, duduk tinggi itu ya. Saya kata buatnya mengigau kena kerja hantu, terkejut, ngebengkak daya kan. Tapi demo berjuang. Saya masuk tuan dalam bilik enjin, saya masuk dalam bilik peluru pandu, semua saya masuk. Syukur pada Allah saya boleh rasa tuan. Kapal selam, saya duduk di atas pesawat jet pejuang yang saya tak masuk lagi kereta kebal lagi. Saya naik kapal terbang tu dengan pilot sekali terbang tuan, 2 jam setengah saya terbang. Walaupun saya tak usik pun, saya tengok je tuan. Ustaz duk diam, jangan sentuh apa, baik. Janji apa bawa aku je, aku nak tengok. Allah. Ada satu tempat yang saya pergi yang orang lain tak boleh masuk tempat tu. Orang awam sama sekali tak dibenarkan masuk, tak dibenarkan terbang di atas dia, tak dibenarkan apa pun. Dia kata, Ustaz, kami jemput Ustaz. Ustaz silakan. Orang lain tak dibenarkan. Kalau drone masuk saja, mereka tembak, mampus drone tu. Kapal terbang pun tak boleh lintas atas tempat dia orang. Saya tak nak sebut tempat tu di mana, apa tempat tu. Tapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, yang ni yang dia boleh kesan mana peluru berpandu mai. Yang ni dia boleh kesan mana dia pesawat yang tak dikendaki mai. Masya Allah. Dalam negara kita, jangan condemn juga Malaysia ni pun. Jangan tuan-tuan duk condemn Malaysia apa ada, Malaysia ada apa, hang tak tahu apa, banyak cakap tak tahu, tak ada apa, hang tak nak pi. Takkan dia nak cerita kekuatan rahsia, kekuatan negara kita pada umum, benda rahsia. Tapi saya yang pi itu tuan-tuan, saya tak cerita lah pada tuan-tuan, tapi saya nak cerita bahawa jangan condemn negara kita. Alatan canggih, Masya Allah tuan-tuan. Dia boleh tembak sana, dia boleh tahu sini siapa mai. Ini teknologi. Sayang tuan-tuan, teknologi ini lama ada orang kafir pakai. Dia duduk di laut atas kapal pengangkut, dia boleh tembak peluru berpandu sampai ke Iraq, tepat sampai. Tembak ke istana Presiden Saddam Hussein, tepat sampai tuan-tuan. Sampai tempat, lintas atas rumah-rumah. Teknologi langit. Sebelum askar darat masuk, bom masuk dulu. Sebelum askar marin masuk, peluru terbang dulu. Semua teknologi terbang. Ini teknologi terbang tuan. Saya orang Melayu, dia berbangga dengan kerih terbang dulu ni. Tapi dia lupa nak buat kapal terbang, peluru pandu terbang. Dia kata, apa berani mai, apa tak tahu lagi kerih terbang, aku tak tahu ni, aku Sungai Manik apa tak tahu. Yalah, ada tu mati habis dah mau. Hak pandai-pandai tuk-tuk orang tua-tua kita habis lama lah. Kerih terbang, parang terbang. Lah, piring terbang, kena hambat dengan bini. Yang tu tahu. Tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa? Bila Nabi naik buruk pergi ke sana, Nabi dipertunjukkan linuriyahu min ayatina. Nabi dipertunjukkan mana dia Kaabah, apa nama, Taibah, Madinah, tempat Nabi nak hijrah. Nabi tunjuk. Sebab apa? Sebab bila Nabi duduk di atas, Nabi boleh tengok macam-macam benda di bawah. Teknologi yang di atas menjadikan tuan-tuan hebat. Sebab tu tuan-tuan, jom kita guna teknologi atas. Kita ada 2 teknologi sekarang. Pertama, offline. Kedua, online. Offline, saya menghadap muka Tuan Haji ni, nama dia offline. Satu lagi online. 1, 2, 3. Ni, online. Offline, teknologi kita. Boleh cakap, boleh nyembang, boleh tengok. Berapa orang?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada lah 200 orang, 150 orang. Cuba tuan-tuan tengok yang ini, berapa juta orang tengok. Teknologi langit. Mereka duduk di rumah, tengok. Duduk atas katil, tengok. Duduk dalam atas sofa, tengok. Duduk dalam kereta, sementara duduk tunggu isteri shopping, dia tengok. Kuliah. Sekarang semua buat macam ni. Dulu tak ada ni. Sekarang Facebook, TikTok, Toktik belakang semua ni. Senang ustaz. Masjid kami semua buat kuliah online. Itu yang jemaah tak datang, semua tengok di rumah. Sudah masalah juga tu. Orang suruh datang, dia tengok di rumah langsung tak datang. Tuan-tuan, saya masak nasi goreng saja 8.5 juta orang tengok. 8.5 juta view. Untuk bulan Februari 2022, yang tengok video saya, yang tengok video ceramah kami di Al-Barakah berjumlah 23 million, 23 juta. 23 juta orang yang tengok untuk bulan Februari. Subhanallah. Masya Allah. Itu hanya Facebook, belum masuk TikTok. TikTok kalau kita bersiaran paling-paling rendah 100,000, 1 million, 2.5 million adalah biasa. Kalau kita nak jadi view, gunakan teknologi langit. Kalau tuan-tuan nak berniaga bagus, gunakan teknologi langit. Kalau tuan-tuan nak promosi produk, gunakan teknologi langit. Kalau tuan-tuan nak cari kawan, gunakan teknologi langit. Kalau tuan-tuan nak menguasai manusia, gunakan media sosial. Tuan-tuan kuasai media sosial, tuan-tuan jadi orang hebat. Hari ni nak marah orang pun buat live. Nak marah orang. Saya dah meruh. Tak ada anak, mu tak ada anak. Mak saya dah meruh. Saya buat live. Ui, gagaknya. Sekarang orang dah panggil dia buat review produk, muka licin dah. Orang minta maaf lah, hari ni saya buat sikit, PA saya tak sampai lagi. Dah jadi kaya dah sekarang. Pasal apa? Pasal marah 7E je tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak terkenal, cari 7E kat sini. Pergi maki hamu budak lah. Hari ni manusia buat macam itu. Dia jual ikan siakap mahal-mahal, ingatkan orang tak datang, lagi ramai datang. Nak rasa macam mana siakap RM1,600? La ilaha illallah. Ini teknologi kan. Kalau kita guna ke arah kebaikan. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, apa isu yang sampai pada kita sekarang, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, siasat. Sebab manusia menguasai manusia melalui propaganda, dan propaganda yang paling cepat datangnya daripada media sosial. Siapa yang kuasai media sosial, mereka menguasai dunia. Facebook menguasai dunia dengan Facebook dia. YouTube, TikTok menguasai dunia sekarang. Mereka boleh cerita benda yang tak ada sampai orang percaya. Mereka boleh cipta video yang tak ada sampai orang percaya. Mereka boleh mencipta filem yang tak ada sampai orang boleh percaya. Manusia boleh terbang, manusia boleh meletup, padahal benda tu hanya green screen saja. Sebab tu Islam kena kuasai media ni. Kita tak tahu apa cerita sebenarnya Rusia dengan Ukraine, kita tak tahu. Tapi kalau duk tengok dalam media sosial, macam-macam. Orang Islam bila dengar berita macam ni, dia kena siasat. Hari ni kita dengar Rusia kata Ukraine tu membina pusat biologi dia untuk senjata kimia dan menyebarkan virus dengan didanai oleh Amerika. Virus tu terbit daripada Ukraine, kata Rusia. 30 loji untuk memproses virus untuk disebarkan kepada manusia. Maka dia kata dulu mereka tuduh China menyebarkan virus, padahal kata Rusia terbit daripada Ukraine, Amerika punya dana.
Dulu hak kita cerita pada Cina tu, seorang-seorang tumbang, sampai kita naik takut. Satu jenis virus ditemui di China. Keadaan sekarang begitu merebak, apabila lebih 60 orang terbunuh. Keluar video, tengah duduk berdiri tumbang, tengah duduk jalan tumbang. Kita hadi ampang ni, ya Allah, apa penyakit ni, ya Allah. Tuan ingat tak 3 tahun dulu, tengah duduk tunggu bas, Cina tu jatuh, tengah tunggu McD, Cina tu tumbang. Virus misteri ini dipercayai datang daripada pasar kelawar di Wuhan, China. Hak tukang baca berita tu pun menambahkan takut. Siap goyang kepala, siap angguk kepala. Kita hak duk diampang ni, ya Allah. Virus ini yang terbaru dikesan di Singapura. Singapura? Lepas tu 2 hari lepas tu, virus telah pun masuk ke Malaysia melalui Johor Bahru. Siap angguk lagi tu. Nampak tak tuan-tuan? Sekarang mana dia yang tumbang ni? 2 tahun ni tumbang tu ramai. Tengok-tengok Rusia kata bukan dari China, daripada Ukraine. Kami bom lah. Hari ni senyap sunyi dah bab Covid. Yang duk bising bab Covid kita lah. Negara lain tak cakap lah. Tuan-tuan pergi Ukraine, agak-agak dia pakai topeng macam ni. Tobat lahum tak pakai. Tuan-tuan pergi Rusia, dia pakai tak face mask macam ni? Tak ada lah. Makna tempat dia pun tak ada virus ke? Kita saja ke ada? Dia pun ada perang sana. Jadi virus tu dia terbang mampang tak? Itu yang kita, oh macam tu pula. Penguasaan minda. Pernah tuan-tuan tengok Putin pakai binatang ni? Tak ada. Relax. Presiden cek apa nama Ukraine, tobat lahum tak pakai. Ini relax dah, pak lawak tu jadi presiden. Jadi apa cerita sebenar yang kita duk pakai? Apa benda entah tempat depa? Depa tak ada penjarakan, tak ada pakai apa. Makna tak ada penyakit. Yang kita ni ada lagi ni satu yang kita buat penjarakan lagi tu, kita perang ramai-ramai. Tak payah. Jom kita perang. Jadi macam mana cerita ni? Sebab itu semua ni adalah propaganda. Siapa yang menguasai media, maka mereka akan buat. Maka tuan-tuan ingat yang Nabi cerita ni, Dajjal kalau dia bergerak daripada barat ke timur dalam 1 saat boleh sampai. Dalam 1 jam saja dia boleh sampai. Dalam 1 detik saja boleh sampai. Bukankah teknologi ni dah sampai pada kita? Saya teringat 3-4 hari lepas, ada 5 orang penyanyi pop Korea. Penyanyi pop Korea 5 orang. Mati seorang. 2013 dia mati seorang. Tinggal 4 orang. 2013 ni penyanyi ni mati pasal apa? Kanser. Dia mati, lelaki. Dah kahwin, ada mak. Baru ni dia orang buat konsert. 1, 2, 3 1, 2, 4, 5. 3 ni kosong. 3 ni kosong. Penyanyi 1, penyanyi 2, penyanyi 3, penyanyi 4, penyanyi 5, hak 3 ni kosong. Tengah depa menyanyi K-pop, cahaya naik daripada kosong nombor 3 ni. Penyanyi yang dah mati tadi dihidupkan balik dan dia menyanyi siap pegang mikrofon lagi. Sebiji macam dia hidup. Mereka menyanyi berlima balik macam Pancasitara. Mak dia menangis, isteri dia menangis sebab tengok anak dia duduk hidup, suami dia duduk menyanyi macam orang hidup. Tuan-tuan lupa kan Nabi sebut Dajjal tu boleh menghidupkan orang mati? Ni teknologi kan? Penonton pakai tepuk, oh ye, ura. Itu di Rusia lain sikit. Kalau kita ni, oh ye, buat. Tuan-tuan akan tengok benda ni, dia akan sampai di Malaysia. Sekarang gambar opah kita boleh mata bergerak. Tuan-tuan tengok budak-budak anak-anak kita, mak ni gambar opah senyum kat mak, gitu dia tengok. Gambar opah kita dia boleh bergerak kepala macam tu, mata pula senyum lagi. Teknologi kan. Sebab tu kita berhati-hati bila kita menerima berita.
kepala boleh orang lain, badan oleh orang lain. Bom di belakang meletup satu bangunan, rupa-rupanya dia green screen. Yang mereka berlari tu tuan-tuan, mereka berlari atas pentas ya, hak belakang tu semuanya tipu. Sampai bila kita ni umat Islam nak percaya benda-benda ni? Tapi Allah ni maha mengetahui. Allah Ta'ala bagi tahu dah, bila orang fasik bawa berita, siasat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, dah sampai dah masa dia kita gunakan teknologi langit. Bila kita semua bergerak, bercakap, menguasai langit, kita akan jadi insan yang berjaya, negara yang berjaya. Lama dah teknologi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan teknologi langit ni lama dah. Mana ustaz tu hak saya duk pegang, hak saya duk pegang sekarang ni lama dah. Ada wire tak pakai lah. Dia pakai hak ni wireless. Tuan-tuan dalam kereta tuan-tuan ada teknologi langit. Kunci di sini, kereta di luar. Tapi sebelum balik start siap-siap daripada dalam surau, siap dengan aircon lagi pasang. Semayang Zuhur dia tekan enjin, buka enjin, pasang aircon, sejuk kereta. Habis sembahyang Zuhur dia pun keluar, dia cari kereta tak jumpa. Rupa orang curi kereta dia, enjin dah hidup berung jalan terus. Teknologi ni sekarang semua ini kan. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan pergi ke Mekah, ambil handphone, duduk di Mekah dalam hotel, buka nak tengok keadaan dalam rumah, handphone boleh bagi tahu. Tengok dapur, tengok bilik mandi, tengok ruang tamu, tengok pintu pagar, tengok pintu pagar, ada orang lompat naik pintu pagar, siapa ni? Kita pun telefon jiran, haji ada orang lompat pintu pagar saya lah, cuba tengok. Mana Tuan Haji nampak? Aku tengok dalam mangkuk, aku tahu lah dia. Teknologi tuan-tuan, duduk di Mekah tuan-tuan boleh tengok apa benda yang berlaku di rumah tuan-tuan. Teknologi langit. Bukankah Nabi dipertunjukkan benda-benda itu ketika Nabi Mi'raj Isra'? Waktu baginda terbang tu Nabi nampak benda ni. Jom tuan-tuan, belum terlambat untuk kita maju kalau kita bersatu hati. Belum terlambat untuk bangsa Malaysia, bangsa Melayu kita ni menguasai. Jangan sampai kita terlepas segala-galanya pada orang. Cipta satu benda yang baru. Dulu kalau kita duduk di Ipoh, teksi warna merah, atas warna kuning, tak pun body warna hitam, atas warna kuning. Tu teksi kita dulu. Sekarang tuan-tuan jumpa teksi tu? Ada kat stesen apa airport Ipoh ada 3 buah teksi tu. Sekarang apa? Grab. Opah leha daripada persiaran berapa nak datang ke surau naik Grab. Habis mayang Zuhur tunggu Grab balik ke rumah. Amboi. Teknologi langit. Sagi dia sampai. Mana dia kereta tu dia sampai. Kalaulah dulu kita cipta teknologi teksi menggunakan langit, senang hidup. Siapa yang buat tuan-tuan? Aplikasi tu orang kafir juga. Kita hanya sebagai pengguna aja. Jom, banyak lagi benda langit yang boleh kita cipta. Kita duduk, anak-anak muda yang datang malam ni duduk bincang apa benda yang perlu kepada teknologi langit yang memberi manfaat pada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Subhanallah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, baru sedikit saya cerita tentang bagaimana teknologi angkasa, teknologi langit yang kita boleh buat, diambil daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Belum kita cerita lagi teknologi roket. Kita belum bicara lagi bumi ni bulat ke, bumi ni flat. Hari ni orang duk bergaduh, ustaz, bumi ni bulat ke, telur burung muntah ke, flat ke apa ustaz? Kita tak bincang ni. Mana ada satu benda yang Allah tertinggal dalam Quran?
Semua benda Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak ada satu benda yang Allah tinggal. Cuma kita tak kaji, kita tak gali. Tuan-tuan tahu tak? Ada beberapa orang kaya di India membeli tanah lot di bulan. Dia beli tanah lot di bulan, jual lot. Kita dapat tanah lot di Ampang ni kira habis meter. Duduk di Ampang dapat tanah lot kampung Ampang A, Ampang B, kira habis. Dia orang tak main lah lot di Ampang, dia orang lot di bulan. Agak-agak bila dia orang nak pindah dah? Dah beli dah tanah di bulan. Soalan dia, bolehkah manusia hidup di bulan? Saya pun malas ustaz, saya duduk di bumi ni, dengar-dengar perang Ukraine Rusia ni, rasanya malas dah duduk tu, cadang nak pindah ke bulan. Pergilah. Ada tak Allah sebut manusia boleh tak duduk di bulan? Ada dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Saya sebut pada tuan-tuan, mesti tuan-tuan marah. Kalau saya sebut yang ini, tuan-tuan tak marah. Apa yang tuan-tuan tak marah? Tuan-tuan sedang hadirin hadirat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati, marah tak? Marah tak? Tuan-tuan sedang hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, tuan-tuan marah? Haram jadah betul. Bila masa kami anak cucu beruk, hari itu percaya manusia daripada beruk Darwin aja. Kan jawab soalan hari itu, percaya pula. Saya tak percaya, tapi dah periksa macam tu, jawab lah. Mana kau percaya lah. Ada ke manusia pada beruk bodoh betul? Sampai bila kita nak diajar macam itu, tuan-tuan? Orang Yahudi mengajar yang berlawanan daripada Quran. Manusia boleh hidup di bulan, manusia boleh hidup di planet Mareh. Datangnya gunung, datangnya apa nama, taik bintang, hentam bumi, mampus segala dinosaur. Sampai bila tuan-tuan nak percaya benda tu? Cakap apa tuan-tuan? Dinosaur dulu ada tak tu? Ada. Oh iya ke? Habis tu ke mana perginya? Ultraman datang tiap-tiap minggu, dia tembaknya rasa mampu. Itu kaki Ultraman. Jenis kaki hak spesifik sikit. Dia sebenarnya beberapa juta tahun yang dulu bumi ni dipenuhi oleh dinosaur. Tetapi apabila berlakunya serangan meteor, serangan batu api daripada angkasa menghentam bumi, maka matilah segala raksasa dinosaur tadi. Itu yang tinggal fosil sahaja. Fosil tu apa tu? Fosil tu kau pergi dekat ion tu, dia ada fosil. Nah, itulah fosil. Atuk aku ni gila ke apa ke? Adakah batu berapi datang daripada langit mematikan dinosaur? Tak, dia matikan gajah pula. Apa gajah masa itu menyorok lautan? Menyorok dalam gunung. Saya bila ceramah di Oxford, habis tu tuan-tuan, program tu, dia orang bawa saya melawat. Antara benda yang dibawa melawat, Museum Oxford. Pergi, saya jumpa yang sambut saya tu salah seorang orang yang jaga museum tu, badan besar gemuk. Dia punya seronok saya datang, orang putih lah. Dia kata, aku nak tunjuk dekat engkau satu benda yang berharga daripada Melayu, tanah Melayu. Apa benda? Keris. Dia tunjuk kat saya, ni keris, ada dalam museum dia. Saya kata, dalam rumah saya banyak keris dah, malas aku nak tengok. Dalam jabat saya pun ada keris. Abuan nak buka sampul surat. Benda faham, tak faham sudah. Senang buka kan, keris pendek. Ada keris hak dapat hadiah, cendera hati. Ada keris yang saya order. Yang saya nak tengok dinosaur. Keris kejadah apa? Aku nak tengok tulang dinosaur. Saya pun suka daripada hujung dia naik. Bosor kita ni panjang saja, belum masuk tinggi. Saya pun kata dalam hati saya, kat Malaysia tak ada pula dinosaur ni. Yang heran, dinosaur ni dekat Amerika ya. Jurassic Park. Tambun apa benda pak.
Adakah dinosaur ni cuma ada dekat Amerika, Malaysia? Tak ada. Saya pun tengok satu lagi gambar dinosaur, kaki dia pendek, ni tangan dua ni pendek, kaki panjang, gedek lari. Sampai sekarang saya duk fikir, apa gunanya tangan pendek tu? Nak petik buah tak boleh, kalau dia tumbang nak tahan pun tak boleh. Saya duk fikir, dia benar, takkan Allah ciptakan makhluk macam ini? Ekor panjang, jahatnya otak. Saya duk fikir, macam mana dia beromen? Fikir itu, bodoh-bodoh saya fikir, macam mana binatang tu nak buat telur? Ingat senang nak angkat ekor panjang dia bawah. Saya fikir, dinosaur ni ada ke tak ada? Dah boleh mati pula dengan datangnya meteor. Adakah benda-benda ni Allah tak sebut dalam Quran? Ada. Tapi kita kadang-kadang tak belajar. Kadang-kadang kita ambil berat 8 ke 20, itu siang malam. 8, 20, 8, 20, selawat jangan, boleh jangan, aduh, bid'ah baca ini, ni tak boleh baca, ini tak boleh baca. Ingatkan mengaji tinggi-tinggi, dapat PhD, boleh mengajar orang faham Islam, bawa orang jadi maju, keluar daripada pahaman yang luar daripada pahaman Quran. Tak, rupa-rupanya balik cerita, tak boleh sebut Allah, jangan sebut Allah, Allah tak ada makna lah. Salah betul. Itu sebab bangsa kita macam ni, orang buka minda orang Melayu macam mana nak jadi maju, supaya kita ada kekuatan. Ini bawa cerita, ya, tak boleh kunut, ya, tak boleh, neraka, udah neraka pula. Takkan baca kunut masuk neraka, takkan sebut kalimah Allah, Allah, salah. Wa yadhkurunallaha illa qalila. Munafik ni kata Allah, mereka tidaklah sebut, mereka tidaklah ingat pada Allah melainkan sedikit. Allah sebut dalam Quran, sebut banyak. Sebab tu manusia ni kadang-kadang bila dia sihat, dia jarang sebut Allah. Sebab tu Allah bagi dia susah. Sebab perkataan yang paling banyak disebut bila susah ialah Allah. Ni abang-abang hak sakit lutut, duduk berdiri duduk atas kerusi, cuba bangun, cuba bangun daripada kerusi sakit lutut tu, apa perkataan disebut? Allah. Nak duduk pun Allah. Cuba duduk atas katil, isteri kata, abang makan bubur, bangun sikit abang, Allah. Nampak? Ada dia sebut aina abdul, jarang tuan-tuan. Yang dia sebut Allah. Tiba-tiba hari ni tak boleh sebut Allah. Adakah hanya waktu sakit nak sebut nama Allah? Yang disebut Allah, apa masalah? Allah, nama Tuhan, takkan salah. Bukannya iblis. Tolonglah tuan-tuan, bawalah benda yang lebih besar. Nabi Muhammad ceritanya melangit. Nabi Muhammad Isra' Mi'raj dicerita melangit. Kita masih lagi duk cerita hak remeh-temeh. Letih tuan-tuan. Jom, dah sampai masa dia kita kaji Quran betul-betul, macam mana Mak Saleh mengkaji Al-Quran, dan mereka menguasai dunia dengan kajian-kajian mereka. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan. Okey, selepas masjid ni siap, 3 kali saya datang, kira-kira 4 tahun yang lepas. Jadi kalau nak jemput lagi, 4 tahun yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Masih. Terima kasih yang berbahagia untuk atas